Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain. Ma yatarattabu 'ala ar-ridha. Ma yatarattabu 'ala ar-ridha, bab dia suatu yang tersusunlah atas penyusuan. Maksudnya hukum-hukum lah, hukum-hukum yang terkandung dalam bab ridha. Yatarattabu 'ala ar-ridha'i al-mustajma'i lisyurut al-mu'tabarah. Dia kata bersusunlah, ataupun kita kata terkandung ataupun tersusun ala ridha, di atas susuan al-mustajma' lisyurut, al-mustajma'i lisyurut, yang terhimpunlah bagi syarat-syarat, al-mu'tabarah, yang diiktibarkan, yang dipakailah syarat-syarat yang diambil kira. Anna tifla ar-radhi'a yasiru ibnan lil murdi'ah, bahawa kanak-kanak yang menyusu, at-tifla ar-radhi', radhi' ni anak susu, yasiru ibnan lil murdi'ah, menjadi ia anak lil murdi'ah, bagi ibu susu. Ibu susu dengan sebab susuan lah. Jadi anak kalau menyusu dengan cukup syarat 5 kali susuan masuk dalam perut, hari itu kita sebut satu-satu tu, maka dia akan jadi seperti anak. Dari segi hubungan mahram dia tu seperti anak. Maknanya anak susuan ni boleh tengok rambut mak dia. Mak dia pun tak boleh kahwin dengan dia. Begitu. Jadi mahram macam anak dan mak. Seperti mana hukum anak dan mak, begitulah radhi' ini, anak susuan. Cumanya dalam bab faraid dia tak masuk lah. Kalau mati mak dia, ataupun dia mati, mak susu tak dapat harta dia, dia pun tak dapat harta mak dia. Cuma dari segi aurat, dari segi halal haram kahwin tu, macam anak. Tak batal yang semayang, seperti anak. Fatahrumu alaihi hiya, maka menjadi mahram ataupun haramlah ke atasnya, atas tiflun tadi, kanak-kanak. Siapa dia? Hiya, murdi'ah tadi, ibunya. Wa usuliha, dan segala usul bagi ibu, maksudnya bapa, mak, tok wan dan ke atas, itu dipanggil usul. Wa usuluha wa furu'uha, begitu. Wa hawashiha, dan segala furu'. Furu' ni siapa? Anak, cucu dan ke bawah, bagi ibu tadi, haram. Wa hawashiha, dan hawashi bagi ibu perempuan tadi, kak, makcik, pakcik. Dia jadi macam anak. Hawashi ni kita nak terjemah saudara ibu. Hawashi ni kerabat. Hasyiah. Ada tepi-tepi. Dia bukan atas, bukan bawah, dia duduk sayap kiri kanan. Itu hasyiah. Abang tu bapak ni. Ini boleh buku dah. Al-murdi'ah. Murdi'ah ni siapa? Ibu kan. Ibu dan anak. Anak namanya
susu. Bapa Susu. Bapa susu. Jadi anak ni haram dengan murdiah ni segala usul. Hak usul ni asal dia naik ke atas. Siapa dia? Bapa, Ibu. ibu Tuan. dan atas lah. Tok Wan dan ke atas dipanggil usul. Asal dia naik ke atas. Dan juga furuk. Siapa dia? Anak, Cucu. cucu, Cik. cicit, Berbuah. cocok sampai bawah. Okey. Ni atas semua jadi mahram, turun bawah semua jadi mahram. Ha. Dan juga hawashi murdiah, sayap kiri kanan. Kakak, abang. Ni pun kakak abang, ni pun kakak abang. Maknanya hak ni mak makan. Ni tok makan. Itu. Hak sayap dia tu. Murdiah dia ada kakak. Dia ada abang. Ini dipanggil hawashi. Dia bukan usul. Bukan asal bagi dia dan bukan furuk bagi dia. Tapi dia Apa? ha. Bahasa Arab dipanggil hawashi. Hasyiah pula. Hasyiah tu kan dulu kita duduk kat tepi. Cuma bahasa Melayu kita kata nak hawashi. Saudara apa? Hawashi dia bukan saudara sebab termasuk yang ni. Hawashi ni lawan bagi usul dan furuk. Usul hak di atas, furuk di bawah. Hawashi ni hak di kiri kanan tu. Tu dipanggil hawashi, hak kiri kanan. Itu hawashi. Itu istilahnya. Maksud dia apa? Kakak bagi dia, kakak bagi mak dia, kakak bagi tok wan dia, hang itu. Ni saudara lah, hang ni mak makan, ni tok makan. Semua ni usul, furuk, hawashi ni semua jadi mahram bagi dia. Dia tak boleh kahwin dengan depa ni kalau depa ni perempuan. Kalau dia lelaki tak boleh kahwin dengan perempuan. Kalau dia perempuan tak boleh kahwin dengan hak laki-laki belah ni. Kalau dia ada anak lelaki, maknanya saudara susu. Hak ni ibu susu. Hak ni makcik susu. Hak ni tok wan susu. Susu. Begitu. Semua ni kena adik-beradik dengan dia, kena. Dipanggil adik-beradik susuan lah. Adik-beradik susu. Pak menakan susu, mak menakan susu, tok wan susu, tok nek susu, mak susu, pak susu, semua lagi. Seolah-olah dia tu anak. Seolah-olah dia macam ini dah. Dia macam anak. Cuma dia bukan dari darah daging lah. Hukum dia seperti anak. Anak mu tak ada kata Pak Farid je. Bang, Bukan asap mana? bukan nasab dia raudhah. Dia raudhah. Kalau berjumpa hari raya pun boleh salam, wuduk pun batal, nak buka tudung pun boleh macam. Boleh. Kalau dia lelaki tak cium lah pipi orang lelaki Nak salam cium duit, ambil duit boleh Kama yasiru. Seperti mana barang yang jadilah ia ibnan aidan li sahibil laban. Dia juga jadi anak bagi tuan empunya susu. Siapa tuan empunya susu? Min zaujin. Daripada min bayaniah daripada suami. Ataupun wat'in bi syubhatin, wati syubhat. Ataupun bimul yamin, dengan milik yamin. Jadi mai ikut mana susu dia ni? Tentulah dia kahwin jadi hak kahwin dengan dia tu namanya sahibul laban, tuan susu. Sebab susu tu hak suami tu. Dia murtad ni tak boleh bagi susu kat kanak-kanak lain tanpa minta izin.
Tu susu suami. Tapi yang tak mungkin tak kira lah. Maksud? Zina tak? Zina dia tidak ada sahibul laban. Okey, susu memang susu dia, anak-anak susu dia. Tapi dia tidak ada sahibul laban. Hak Dia sendiri yang ni soal bola banat. ni mak dia lah. Mak dia. Jadi hak beromen dengan mak dia tu, hak hak apa lagi? Kan? Apa lagi? Hak apa? Bersetubuh dengan mak dia tu. Orang malah ni. Jelas. Dia tak jadi mahram, boleh kahwin, boleh. Walaupun jelas-jelas dia mengaku dia dengan mak kau ni, lepas tu dapat susu, bagi susu kat dia. Kata nak susu aku sebenarnya, tapi syarat tak iktibar, kita boleh kahwin sebenarnya. Lagu tu dia dapat. Dia dulu sebenarnya mak susu hang tu dengan aku. Cuma tak sah, jadi hang aku boleh kahwin kat dia dah. Tapi hukumnya makruh. Dah orang cakap begitu kan, contoh je lah. Tapi kalau perempuan tu zina, apa ada susu, dia susu budak habis kan. Masa dia nak susu. Ataupun dia tak ada buat apa-apa, dia cucuk bat. Tak ada ya. Dia susu tak ada. Dia tak ada lah nama istilah suami dia. Jadi boleh jadi sahibul laban ni suami. Ataupun orang dengan sebab apa? Watak syubhah. Watak syubhah. Syubhah. Kalau tuan hamba kepada hamba, Milkul yamin, tuan hamba. Ya, mereka ni dipanggil sahibul laban sebab apa kita nak sebut, persetubuhan mereka di syarak anggap sah dan mulia. Jadi kalau suami setubuh dengan isteri dan ada susu, maka suami ni sahibul laban, mahram kepada dia. Jadi bapa susu. Dia tak boleh kahwin. Kalau dia perempuan, dia boleh bersalam, tak batal sembahyang, dia boleh buka tudung. Watak syubhah juga begitu. Perempuan ni anak dara tak pernah bersetubuh apa, tiba-tiba salah bersetubuh. Contohnya, dia nak kahwin, tiba-tiba kenal dengan orang lain. Dia kahwin dengan Saleh. Contoh, akad nikah dengan Saleh. Malam pertama tak dan, pak mentua dia masuk dulu. Pak mentua dia masuk dulu, pak dia silap. Pak mentua dia silap bilik, dia selalu rumah kecil, satu bilik tu je dia dengan bini dia. Dah anak dia kahwin, dia bagilah buat bilik pengantin. Dia lupa malam tu dia pergi masuk. Dia kata bini dia hari ni muda pelik. Tutup lampu. Kena pengantin baru. Terpasah nikah dia dengan Saleh. Sebab apa? Sebab dipanggil mautu'atul ab. Dia dipanggil apa? Yang dijimak oleh bapa. jimat diri, jimat diri mbak. Jadi hubungan dia tak ada, bukan suami isteri lah. Sebab apa? Bapa mentua dia bukannya kahwin dengan dia. Jadi watak syubhah. Walaupun watak syubhah, maka tetap pak mentua dia jadi sahibul laban bagi rotek. Kalau dia dapat susu, dia menyusu anak, pak mentua dia tu jadi sahibul laban sebab susu tu dari pak mentua. Contoh masalah pak, kalau masalah lain pun samalah. Begitu juga dengan milkul yamin. Begitu juga dengan milkul yamin, hamba. Hamba dibeli. Kita pergi beli hamba, lepas tu jimat dengan dia. Dia beranak ada susu, kemudian dia menyusu anak orang lain. Maka anak susu ni dia ada sahibul laban juga, bapa susu siapa dia? Tuan bagi mak dia, tuan bagi mak susu dia lah. Yalah kan? Kalau berpisah pasangan tadi, sahibul laban tu suami Suami lama? Suami lama. Lepas tu perempuan ni nikah lain. Suami Baru? Suami baru tu bagi bapak Tak ada kena-mengena. boleh kahwin. Dia tak ada kena-mengena. Sebab apa? Sebab sahibul laban hak nu, hak ramah. Dia jadi dipanggil apa? Suami bagi mak. Dia bekam betul lah. Tapi apa dia nak benda tak? Lama-lamanya akan tak. Ada. Lama mak dia tak. Jadi haram ataupun jadi macam pot tiri ke? Nama pot tiri ke? Memang
Kalau dalam bab susuan Kalau dengan puak tiri memang tak boleh kahwin. okey. Dalam bab susuan kan mau tak? Kau diri pun nak benar betul lah. Tapi Tak boleh. Haram dengan sebab apa-apa sama. Puak tiri bagi ibu puak tiri mak susu Puak tiri mak tak ingat. Puak tiri mak susu. Mak tu mak susu dia. Mak susu dia. Tapi bukan dengan susu tu bukan. Bukan dengan mak pak baru. Mak lama. Termasuk tak? Dia ada berapa belah dalam tu senarai. Ada berapa belah yang tak termasuk mahram, yang kita rasa macam mahram tapi tak termasuk. Cuma tak ingat. Adakah hak ni termasuk? Tak ingat. Dia ada ulama senarai ada berapa belah tu yang dia ada kena mengena rapat tapi dia tak termasuk. Dalam bab susuan pun tak ingat adakah salah satu, nanti saya balik tengok ni. Ada dah buat dah itu ni, cuma tak ingat. Habis ala kulihat kalau suami apalah. Wala tanqati'u nisbatul labani an sahibihi, dan tidak terputuslah nisbah susu daripada sahib, daripada tuan dia, yakni suami ataupun watak syubhah ataupun milkul yamin tadi. Wa in talatil muddah jiddan, walaupun tempoh dia panjang masa, walaupun dah bercerai tak terputih. Maknanya contoh apa? Dia kahwin dengan fulan, PA kahwin dengan Yusof, kahwin dapat anak, lepas tu dia menyusu. Maka anak susuan tu dia ada bapa susu, siapa dia? Yusof. Dan juga mak susu PA. Lama tu cerai, lepas tu PA menyusu orang lain lagi. Siapa bapa susu dia? Yusof juga. Sebab asasnya Yusuf. Sebab susu tu hak Yusof dulu. Lepas tu Kalau kahwin baru kan. tak juga. Selagi dia tak putus. Walaupun ada suami baru. contoh anak dia 2 tahun anak. Ha? Anak dia 2 tahun dia bagi susu kepada anak susuan dia. Tapi dia dah cerai dengan suami yang lain. Ya, ada anak susu yang baru. Lepas dia cerai suami tu, dia susu 5 orang budak. Semua dengan Semuanya haram kahwin dengan Yusuf, dia kata. Yusuf kata habis Walaupun pada masa tu asal susu dia tu. kalau contohnya jika dia kahwin baru, lagi mana dia tak ada mengandung. dengan yang suami yang baru ni, maka kekal pada yang lama. Kekal yang lama. Selagi mana dia tak bersalin, dia tak beranak. Untuk bawah. Suami baru dia tak jadi anak susu suami lama. Dalam sulam kata bapak tiri. Bapak tiri. Dah, boleh jadilah. Jadi bapak tiri susu. Ya. Dia sebab rapat kan. Dia yang ketiga tu selalu. Yang ketiga. Isteri bapak tiri baru bukan mahram. Isteri bapak tiri. Siapa tadi? Hak ketiga. Itulah yang kedua tu dia mahram lagi. Sebab bukan isteri bapak. Isteri bapak tiri. Sebab tu bapak ambil mak, anak ambil. Sama juga kan. Bapa ambil anak, anak ambil mak. Ha? Sama juga dengan isteri sahibul laban. Isteri sahibul laban, isteri yang lain. Isteri bapak tiri jadi mak tiri. Mak tiri. Macam bapak ah. Dia macam bapak dengan mak. Bapak kita wati tiap-tiap bapak. Sebab Wati ni bapak. bapak susu macam bapak betul. Dia cerita dia macam anak. Cerita dia macam tu. Dia macam anak depa. Macam mana? Mana? Mak tiri mahram.
Sebab tu kita kena kahwin banyak supaya apa? Anak-anak faham situasi berbilang isteri ni, hukum dia macam mana. Kena praktikal. Orang jarang kahwin dua. Jadi kadang tak faham, dia tak lekat masalah. Tiri bukan haram. Bukan. Dia sebab bukan bapak. Bapak kita. Pak jadi. Dia cuma pak tiri. Dia jadi mahram sebab ada kena-mengena dengan mak aja. Sebab tu dia jadi mahram. Tapi main nombor 3, Jadi isteri bapa tiri yang lain. Mak kita, Banyak kan isteri tu payah mak apa? kita kahwin dengan seorang lelaki yang yang laki tu ada isteri lah yang lain. isteri yang lain. Nah, yang tu bukan. Tapi kalau bapak kita sendiri berbilang bini, tu tak apa. Jadi mahram dah. Banyak pun kalau dia kahwin 10 orang jadi mak lah. Nah, elok kita tackle aja dapat seorang muda, pak kita sapu dulu habis marah kat pak. Jadi sahibul laban tu tak terputus nisbah dia wa in masa walaupun 10 tahun 20 tahun dia masih lagi keluar susu dan dia menyusu anak. Anak tu jadi anak bagi Saleh tadi. Jusuh tadi. Awin qata'a thumma ada, ataupun susu dah putih tapi patah balik. Dia kahwin dengan jusuh. Beranak dah ada susu kan. Lepas tu dah bercerai, susu dia terputih. Tak keluar lah maknanya. Lama 2, 3, 4 tahun, lepas tu terkelak balik, ada balik susu. Dah ada susu, dia bagi susu dekat anak. Contoh masalah, kita tak tahu boleh jadi ke tak kan. Contohlah, terputih setahun 2, lepas tu dia susukan balik. Masih lagi dengan tu. Jadi masih lagi jusuh juga bapak susu dia. Walaupun mak dia dah bercerai pun. Walaupun susu dia dah putih. Walaupun dah bercerai dah dengan jusuh tu. Tetap sahibul laban jusuh. Jusuh ni tak tahu apa. Datang mai salam hari raya, dia pak minta duit. Bila masa jadi anak aku? Dia kata, mak susu saya cakap, bapak susu saya pak cik. Dia kata, aku cerai lama dah dengan mak susu hang. Habis cerai tapi mak susu tak duk susu tak putih dia dah. Tak kahwin dengan siapa-siapa pun. Masih lagi tak putih. Putih dia macam mana? Illa biwiladatin akhar, melainkan dengan wiladah yang lain. Mana beranak lah, beranak. Beranak baru lah. Beranak yang barulah boleh nisbah dengan suami baru. Suami baru. Tadi siapa? Pi'ah kan? Pi'ah kahwin dengan Jusuh. Lepas kahwin dengan Jusuh, beranak ada susu. Lepas tu bercerai. Lepas tu kahwin pula dengan Pak Leh. Boleh. Kahwin dengan Pak Leh. Pak Leh ni nombor 2. Masa duduk dengan Pak Leh, tak dapat anak, tapi susu duk ada. Bergomel pun tak dapat anak. Pak Leh kata, aku nak anak jantan seorang. Hak anak hang hak lama tu anak Tina dia tak, aku nak cari anak jantan seorang. PA kata, nak dah buat bagi dapat. Tapi dah usaha dah tak. Tongkat Pak Ali, tongkat RZ, semua dah makan. Tak jadi. Lah kita ambil anak susu. Ambil lah anak susu. Pakat dengan rumah anak yatim. Carilah. Cari tak. Kawan tu salah bagi. Ingatkan anak jantan. Anak Tina juga. Bagi anak Tina. Ni saja buat cerita kan. Drama biasalah. Dapat anak Tina juga. Dapat anak Tina pun menyusu lah. Dah ada susu. Menyusu. Bila dah besar, boleh salam tak dengan Pak Leh? Tak boleh. Sebab dia kira lama. Belum anak kamu lagi. Sebab dia dah ni. Dia kata dia ada susu ni. Jadi takkan jadi anak susu sebab kepada Jusuh. Walaupun dia suami PA. Sehingga dia akan tetap jadi anak susu Pak Leh. Sehinggalah PA. Anak susu Jusuh. Tukar otak. Direktor salah otak. Sehinggalah PA beranak hasil anak Pak Leh, kemudian dia menyusu pula anak nombor 3, barulah jadi anak susu Pak Leh. Jadi PA ni ada anak perempuan seorang anak dia.
anak perempuan yang lagi anak susu hak jusuh punya. Kemudian dia dapat anak daripada jusuh, kemudian dia susu anak susu yang jusuh punya. Macam tu. Yalah. Ha. Macam mana? Lepas tu tengah-tengah menyusu anak susu ni, tiba-tiba dia beranak. Sambung pula dengan susu lepas ni. Dua-dua jadi berhimpun dua-dua lah nampak. Dia 2 tahun sebab masa setahun lagi budak ni susu dia kan, susu. Tiba-tiba kahwin baru ni dia tak sampai 2 tahun lagi. Tengok beranak. Dalam tengok setahun dia kongsi susu lah kan. Bila kongsi susu dia dua-dua dapat. Tapi dua-dua share dapat. Dua-dua je. Satu Dia part ada dia. dua pot susu lah. PA dengan Pak Leh Part dia. Ada anak. dengan Yusof. Jadi masalah dia macam mana? Okey, masuk masa balik tu dia ada anak. Lepas bercerai dengan Yusof, Dia ambil anak. Dia nikah dengan Pak Leh. dia nikah dengan Pak Leh pula. Tak dapat anak lagi. Tak dapat anak lagi. Ambil anak susu. Anak susu. Anak susu. Lepas tu dan setahun tak sampai setahun PA beranak. PA beranak. Masa ambil anak susu ni, anak siapa? Anak Yusof. Yusof. Okey, lepas tu lepas dia beranak, Dia bagi lagi susu. Continue. dekat siapa? Dekat baby tu juga. Dekat baby tu juga dalam umur berapa tahun. Ya. Jadi anak ni pula Boleh. buat susu. Boleh. Dua-dua dapat ya. Dia dapat. Ada satu masalah lagi. Dia dapat 2 lah buat part dia. Dia hanya anak PA, bukan anak daripada dua. Oh, dia kahwin janda. Bapak lele ni. Ha? Bapak keluar lele. Tak. Tak dia lah. Dah ada PA nya. Tak dia lah. Apa tak bagi susu cukup 5 kali? Macam mana? Tafsir masalah. Kita habis tadi. Kawan ni tak cukup. Tak cukup 5 kawan ni. 5 susu kan? Betul. Kenyang. Betul. Masa dia kahwin dengan Pak Leh, dia bagi susu 2 kali. anak jiran. Raya-raya dia ambil susu sekali. Hari esok raya-raya bagi susu lagi. 2 kali bagi susu. Lepas tu cukup 9 bulan beranak. Anak dia. Lepas beranak, mai lagi raya, mak dia tak cukup susu. Suar kat PA. PA susu lagi 3 kali setelah beranak. Jadi dia anak PA dia tak dapat. Sebab hari 2, hari 3. Kadang-kadang ada pot saja mak tak nak. Kadang-kadang dapat saja, mak pula tak ada. Bini yang lain. Bini leleng, bini dapat orang. Tambah try. Macam mana? Bini tambah 2 kali. Ni Bini Pak Leh. kedua sekali. Pak Leh ni rupa-rupanya dalam diam-diam bukan kaya PA. Dia ada bedah. Hijau. Dia ada apa? Hijau. Lijah. 3 orang dia kahwin sebenarnya. PA rupa-rupanya tertipu. Dia kata, aku sangkakan Abang Leh jujur. Aku sangka 2 rupanya 3. Rupa-rupanya 3. Jamin. Dia kata, Pak Leh. Itulah PA. Jadi macam mana? Ada anak Beda sekali. dapatkan lijah nyusu sekali, bedah susu sekali. PA 3 kali. PA ni jenis dia sedap punya badan susu punya. Jadi dia memang banyak kali susu kat orang. Jadi anak tu anak Pak Leh sebab depa ni semua susu Pak Leh punya. Semua susu Pak Leh. 5 kali tu hak Pak Leh. Sebab Pak Leh ni sahibul laban bagi depa ni. Mak tiri dah dia. Cuma lijah terima sebab apa? Dia hanya susu sekali. Mak tiri je. Bedah pun sekali. Hanya pun sekali. Jadi mak tu. Yang banyak musuh Pak Leh nanti. Pak Leh banyak musuh. Itu tak cukup. 3. 3, 1, 2. Ya. Dia kata putus tu dengan wiladah kena beranak. Fallabanu qablaha lil awal. Dan maka laban susu sebelum wiladah lil awal bagi suami yang pertama. Wa ba'daha dan setelah daripada beranak lil akhar bagi suami yang kedua. Wa alaihi dan atasnya pula atas apa? Anak susu. Bukan anak susu. Wa alaihi maknanya dan atasnya atas apa? Alal mazkur. Alal mazkur daripada apa?
daripada la tanqati' tadi. Al-madhkur min kaunihi la tanqati' nisbatul laban an sahibihi wa in talatil muddah jiddan. Situ. Jadi masalah tu wa alaihi, atas masalah hak dah lalu tu tak akan putus. Bila tak putus fayahrumu 'ala ar-radhi' sahibul laban. Haramlah atas radhi' anak tadi. Sahibul laban. Oleh sahibul laban. Siapa? Huwa. Dia. Dia tu siapa? Sahibul laban. Wa usuluhu, dan usulnya, usul sahibul laban. Wa furu'uhu, furu'nya, furu' sahibul laban. Wa hawashihi, dan hawashina sahibul laban. Sama juga masalah ni. Hak ni pun sama, 3 orang ni haram usul dia atas pak tuan dan kata, haram juga furu' dia, anak, cucu, cicit ke bawah, dan juga hawashi, saudara-saudaranya. Haram dengan robek. Haram maksudnya haram kahwin, boleh salam, boleh buka aurat, contoh. Boleh minta duit raya. Wa yahrumu ar-radhi' huwa wa furu'uhu faqat 'ala al-murdi'ah. Tapi sebelah radhi', usul dan hawashi tak ada. Dia hanya dia dan furu', anak cucu dia. Dia dan anak cucu dia jadi mahram dengan depa ni semua. Dia saudara bagi anak murdi'ah. Anak dia, anak menakan bagi anak murdi'ah. Sanggup. Gitu. Anak dia jadi cucu bagi murdi'ah, macam tu. Nisbah dia begitu. Jelas kan? Bapak dia tak haram. Abang dia tak haram. Hawashi tak haram. Bapak tak haram. Ibu tak haram. Maknanya mereka ni tak ada kena-mena dengan mereka ni. Usul dan hawashi boleh kahwin dengan mereka ni. Dia haram kahwin. Abang dia boleh kahwin. Dia boleh salam kalau anak perempuan. Abang dia tak boleh salam. Dia masuk rumah, boleh buka tudung. Kalau dia ada kak masuk rumah mak susu dia, tak boleh buka tudung kalau ada anak lelaki. Kalau suami atau isteri dia jadi apa dia nama tak? Suami siapa? Rumit. Ni. Menantu. Okey, menantu susu. Kira menantu lah, menantu. Impun pun tak boleh lah. Tak boleh. Macam anak. Sebab dia tak boleh kahwin kan? Orang yang tak boleh kahwin tak boleh himpun. Wa ala sahibil laban wa ala sahibil laban wa usuluhuma wa ala sahibil laban wa usulihima wa furu'ihima wa hawashihima. Haram ke atas sahibul laban. Siapa dia? Dia dan segala usulnya. Dan juga usul bagi kedua-duanya. Furu' bagi kedua-duanya dan hawashi bagi kedua-duanya. Kedua-duanya tu palik pada siapa? Alal murdi'ah dan ala sahibil laban. Jadi usul bagi murdi'ah dan sahibul laban haram bagi radhi'. Furu' bagi sahibul laban dengan murdi'ah haram bagi radhi'. Bagi apa? Hawashi bagi murdi'ah dan sahibul laban haram bagi radhi'. Macam tu. Hak geng ni semua jadi mahram bagi dia dan agaklah anak cucu dia. Wa hina idzin fatasiru aba'ul murdi'ah wa sahibil laban ajdadar radhi'. Dan ketika itu jadilah bapak-bapak bagi ibu susu dan sahibul laban, suami, ajdad, jadi tuan-tuan. Tuan bagi radhi'. Hak atas tu jadi tuan dia. Dapat tuan ye. Nak duit kaya. Tuan dia ramai. Wa sahibul laban ajdadur radhi'. Mana dia? Ajdadur radhi' wa sahibul laban ba mudhi'a sahibul laban ajdadur radhi'. Macam berulang je.
abang sahibul laban ajdadur radi'. Oh, wa ummahat. Wa ummahat. Sini lebih. Dia ulang. Ajdadur radi'. Gitu nah. Lepas tu wa ummahat kan. Dia pen pun tak keluar tu. Wa ummahatuhuma, mak keduanya jadi jaddatihi, jadi toknek. Wa auladuhuma, anak bagi ibu susu, ibu susu dan suami dia, ikhwatahu, saudara, wa akhwatihi, saudara perempuan, wa ikhwatul murdi'ah, saudara lelaki bagi murdi'ah, abang mak susu, wa akhawatuha, dan kakak-kakak mak susu, akhwaluhu wa khalatihi gitu. Nah, jadilah pak cik dan mak cik sebelah mak bagi dia. Wa ikhwatu sahibal laban, abang ataupun adik laki sahibul laban, suami mak dia. Wa akhawatuhu wa akhawatuhu, dan kakak-kakak bagi sahibul laban, suami, jadi apa? A'mamahu wa ammatihi, jadi pak menakan mak menakan belah pak. Nisbah susu. Wa tasiru auladur radi', dan jadilah anak bagi anak susu, ahfadahuma, jadi cucu bagi sahibul laban dan murdi'ah. Wal hawashi, dan bermula, ni hal lain dah bedah. Dan hawashi tu siapa? Humul ikhwatu wal akhawat, depa ni adalah abang-abang dan kakak-kakak, saudara lelaki. Ikhwah tu saudara lelaki lah. Ikhwah saudara lelaki, akhawat saudara perempuan. Wal a'mam, dan juga pak cik belah pak. Wal ammat, mak cik belah pak. Wal akhwal, pak cik belah mak. Wal khalat, mak cik belah mak. Arab dia ada beza. Pak cik belah mak panggil lain, pak cik belah pak panggil lain. Kita pak cik mak cik lah. Depa ada lain. Waqad nazama ba'duhum, dan telah membuat nazam syair ba'duhum sebahagian ulama, ma yatarattabu 'ala ar-radha' biqaulihi wa yantashiru at-tahrimi min murdi'in ila usulin fusulin wal hawashi minal wasat wa mimman lahu darrun ila hadhihi wa min radi'in ila ma kana min far'ihi faqat. Yantashiru at-tahrim, tersebarlah mahram ataupun tahrim mahram ni, min murdi'in, dari sebelah pihak murdi' mak, ila usulin, kepada usul bagi mak, wa fusulin, ni fusul ni apa? Furu' lah, furu'iha lah, fusul ay furu'iha, yakni furu' bagi mak, anak-anak cucu. Wal hawashi, dan merebak juga sehingga hawashi. Minal wasat ni tak ada mana, dia hanya nak takmilatun lil bait saja, sebab nak bagi kena dekat faqat kat bawah. Wa mimman lahu darrun, dan bagi mereka yang baginya susu, ataupun kita panggil sahibul laban, ila hadhihi, kepada ini juga, maksudnya kepada usul, kepada fusul, kepada hawashi, sama macam mak. Wa min radi'in, dan daripada anak susu, ila ma kana min far'ihi faqat, tersebar tu sehingga ma kana min far'ihi, sehingga kepada furu'nya faqat sahaja. Itu kesimpulan. Syair tu dia buat kesimpulan untuk semua ni. Dalam dua syair kita boleh hafal semua. Dua bait syair. B. Buku sebelah kita boleh baca ni. Khutbah baca tu ya, khutbah baca tu ya, no. Khutbah ni tak ada apa. Khutbah allati tuqra qabla aqdin nikah, khutbah yang dibaca sebelum akad nikah. Dikata yustahabbu qabla aqdin nikah, sunat sebelum akad nikah. Ni hafal ni, masa ngaji dulu kena hafal lah, tak ingat dah lah. Khutbah nikah ni kena hafal. Masa nak kahwin dulu spare lah, ulang balik Pipi tu imam suar buku, kita baca ya. Kita nak baca Arab ni. Sunat kita baca khutbah sebelum nikah. Siapa? An yakhtuba al-waliyu, berkhutbahlah oleh wali perempuan, awizaud atau suami, aw ghairuhuma atau lain, suami hak laki pun ketah, tu imam pun ketah.
Tok Imam ke tak? Tok Wali pun ke tak? Bagi orang lain, Tok Imam ke, Tok Bilal ke apa? Mimman hadara bil khutbah al-ma'thurah. Bagi mereka yang hadir. Siapa hak mai tu boleh lah baca ala Tok Guru Ustaz mana kata Syekh baca. Wa tusamma khutbatul hajah. Dinamakan khutbah tu khutbah hajah. Waqad rawaha Abu Daud fi sunanihi, telah meriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya bisanadin sahih an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, telah berkata kata Ibnu Mas'ud, allamana Rasulullah, telah mengajari kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah, ajak khutbah hajat. Apa dia? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila akhiriha, sehingga habis. Wa rawaha Ibnu Majah juga meriwayatkan aidan bi ziyadatin, dengan ada sedikit tambahan, ala ma rawahu Abu Daud fi ihda riwayataihi, pada salah satu daripada dua riwayatnya. Wa nahnu nuridu huna ma'a mazida fiha, di sini kami datangkan ma'a mazida fiha, beserta barang yang tambahan padanya. Ini dia khutbah ni. Siapa aja nak apa-apa. Siapa kalau spare kot lah, terkejut tergempak suruh baca, oh ya, tak bagi pula buku kan. Screenshot siap-siap khutbah ni, sepupuh lain pun kot lah Tok Imam ni pakai sombar ni, baca khutbah tak bagi teks. Macam mana? Jangan risau, handphone dah. Ni pendek dan ringkas. Alhamdulillah, ni khutbah dia. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Tak payah terjemah dah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Thumma inna Allah ta'ala ahalla an-nikah wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifah. Allah halalkan nikah, mengharamkan zina. Wa wa'ada bil azabil alimi alaih, janji azab. Faqala ta'ala fi tahrimihi wan nahyi anhu wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala, Semua ni masuk kata. masuk. Ini termasuk dalam khutbah. Nampak. Baiklah. Ada baris yang tu kan? Okey. Saya buh lain pun tu ni. Takut spare lah, kita takut lagi buat lupa kan. Tapi kita ulang apa. Dia pendek. Wa qala ta'ala fil amri bittaqwa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dulu hafal sebab apa? Bukan rajin. Tok Syekh kata masuk periksa nah. tak lulu. Hak ni hak markah paling tinggi dia kata. Hangpa tak boleh hafal, tak naik kitab. Hafal semua saja gepak. Tapi masuk betul. Masa pertama tu start tu Indonesia. Masa mula ngaji Miftah tu kena pelajar juga ajar Indonesia. Sufi, masya-Allah dia masuk soalan dia suruh tulis khutbah nikah ni. Suruh tulis. Kena tulis semua. Dah ni. Hak ni khutbah reka tak haji. Reka boleh reka lah. Ni nah ni nah ni. Nah baik. Qala Allahu fi amri bitaqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna. Ada sebahagian qiraat baca tasaaluna, boleh baca dua-dua. Tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Habis itu ayat Quran. Kemudian masuk an-nikahu sunnatul anbiya, nikah tu sunnah para nabi, wa syiarul auliya, dan syiar para wali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa tak suka sunnahku bukan daripada aku. Maknanya siapa tak suka kahwin bukan membenci, bukannya dia tak kahwin tak, maksudnya dia benci dengan perkahwinan. Bukan daripada golonganku. Allah sallallahu alaihi wasallam tazawwadul waludal wadud, kahwinlah orang yang banyak beranak, yang banyak kasih sayangnya. Fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah, aku ni bangga dengan umat yang banyak hari kiamat. Allah sallallahu alaihi wasallam tanakahu, berkahwinlah kamu, taksuru, perbanyakkan anak. Nabi suruh buat anak banyak-banyak.
Satu tak cukup, buat 4 banyak anak. Fa inni, sebab apa? Kita kahwin banyak tu sebab apa? Sebab nak membahagiakan Nabi. Nabi kata fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Aku berbangga dengan kamu. Dengan umat hari kiamat. Nabi bangga umat dia banyak. Nabi suruh perbanyak. Orang perempuan kata kena agak lelaki je. Nabi suruh perbanyakkan anak tu sunnah. Sebab Nabi kata jangan takut miskin. Kahwin pun jangan takut miskin, anak pun jangan takut. Sebab Allah datangkan rezeki dengan perkahwinan dan dengan anak. Spare tu asal tu. Dia tengah belek cari. Dia bukan sugi, dia makan sugi. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa aqulu hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wadah pendek. Kemudian qulu jami'a. Dia sambung lagi lah, kata semua. Nastaghfirullah amanna billah wa bima jaa anillah ala muradillah. Ini pun termasuk jugalah, sebab habis khutbah tu suruh semua pakai istighfar. Sebab nak jadi saksi, kan? Amanna bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Amanna bis syariah wa saddaqna bis syariah wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinil Islam. Na'udzu billahi minal munkarat, na'udzu billahi min tarkis salawat, na'udzu billahi min jami'i ma yakrahullah. Habis. Itu. Kemudian ini talqin. Situ ada talqin kan? Kita baca. Apabila talqin bukan masalah. Talqin ni dia cerita macam mana kita nak talqin. Orang Arab di sebelah tarim ada talqin. Kita tak ada talqin. Kita orang mati je pergi talqin. Talqin kat telinga dia, talqin kat kubur. Itu talqin. Talqin ni ajar. Bahasa mudah dia kata ajar. Laqinu mautakum. Ajari mayat-mayat kamu. Yang bagi an yatasafah al-aqidan. Yang bagi. Dia kata sepatutnya lah, sunat lah. Yatasafah. Berjabat tangan. Al-aqidan, dua yang berangkat, wahuma al-wali wa zawj, iaitu tok wali dan juga suami. Bukan zawj lagi tak, tapi bakal zawj, pengantin. Pengantin lagi. Fayaqul lahuma, maka berkatalah bagi kedua-dua, tok wali dan pengantin, ada orang ketiga. Bukan cinta tiga segi dah. Ni ada orang ketiga. Dia mentalkin. Man yulaqinahuma. Mereka yang mentalkinkan keduanya. Siapa? Kata apa? Orang ketiga. Kadang Tok Guru lah. Kalau saya pernah tengok di satu majlis, memang kita hadirilah. Ada kawan sahabat-sahabat kita yang kahwin di sana. Abi Omar, dia mentalkin dia. Duduk. Lepas tu, dia duduk tunggu lagi mai. Mana pengantin? Pengantin. Mana Tok Wali? Mai duduk depan dia. Baca apa, tengok baca mana nama betul ke tak, apa semua check apa semua dulu. Try baca apa dulu semua. Akhirnya tu baru depa mula pakai salam doa. Bi Umar akan talqinkan depa doa. Habis pasangan ni, mai pasangan lain pula, mai duduk pula gitu. Kadang 2-3 pasangan. Kata apa? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yaqul lil wali. Kemudian kata kat tok wali, bapa pengantin perempuan, kul, katakan, ya fulan ibn fulan, wahai nama pengantin lelaki, bin bapa pengantin lelaki, fulan bin fulan, ni pengantin lelaki kan. Tok wali pun ikut perkataan mulakin, orang yang mentalqinkan tadi. Kul, katakan, ya fulan bin fulan. Lepas tu tok wali pun, ya fulan bin fulan, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Zawwajtuka, hani yang sirah nak akadnya. Zawwajtuka, kita hak orang Melayu sebut kat ni, uzawwijuka ala ma amarallahu, kemudian sampai dekat situ ditukar bahasa Melayu lah. Zawwajtuka binti, aku kahwinkan dikau anak perempuanku. Au muliati ni dia wali, anak dia mulia.
ataupun muwalliyah. Fulanah binti fulan al-fulani. Nama dia apa? Pi'ah binti Puad al-fulani, nama qabilah. Bimahrin kadha, dengan mahar RM500 wa kadha. Uqiyatan. Ni kalau pakai uqiyah lah. 50 uqiyah, 100 uqiyah. Contoh ni nama jenis timbangan berat dululah. Minal fiddah, daripada perak al-khalisah mathalan, contohnya. Habis lepas tu fayaqulu zaid, maka pengantin lelaki pun jawab qabiltu tazwijaha bil mahril madhkur. Pendek dia jawab, aku terimalah tazwijna dengan mahar yang tersebut. Itu round pertama. Lepas tu sekali lagi, thumma yaqulu lil wali lil khatibi aidan. Kemudian kata bagi wali, bagi khatib juga untuk kali kedua. Bapa pengantin perempuan tu kata lagi sekali. Nak kata apa? Ya fulan bin fulan, wahai, tadi siapa? Jusuh bin Salim, contoh. Ankah tuka binti au muliyati fulanah al-madhkur. Ni guna kalimah ankah tuka pula. Tadi zawaj tuka, sebab dalam Al-Quran dia ada dua kalimah. Jadi pertama mula pakai zawaj tuka, kemudian nombor dua pakai ankah tuka. Sebab nak bagi tahqiq, guna kedua-dua. Bil mahril madhkur fayaqulu zawj qabiltu nikaha bil mahril madhkur. Aku terima nikahnya dengan mahar yang tersebut. Thumma yaqulu al wali thalithan ihtiyatan. Kemudian kata pula kali ketiga sebagai ihtiyat. Hak tadi tazwid pertama, tangkih pertama, kemudian himpun kedua-dua dalam satu pula. Sebab apa? Ihtiyat dalam bab buduk, dalam bab kahwin ni. Sebab benda satu kalimah ni nak jadi halal. Asal zina haram jadi halal. Maka ihtiyat. Lepas tu ihtiyat lagi. Ya fulan bin fulan, zawajtuka wa ankahtuka binti amuliyati fulanah al-madhkurah bil mahril madhkur. Pendek je, sebab dia dah sebut panjang mula-mula. Ni dengan al-madhkur yang tersebut ya. Aku kahwinkan dikau dan aku nikahkan dikau anak perempuanku fulanah binti fulan dengan mahar yang tersebut. Macam tu. Fa yaqulu zaid qabiltu tazwijha wa nikaha bil mahril madhkur. Dia pun terima tazwij dan nikah. Habis 3 kali baru selesai. Itu yang dibuat di sana. Kalau kat sini dia guna perkataan kahwinkan. Aku kahwinkan kau. Aku dua juga anak. Aku kahwinkan kau dan aku nikahkan kau. Nikahkan kau. Pasanganmu. Hai. So no. Tak imam kata aku kahwinkan. So pengantin dia kata so. Jadi kemudian diceritalah sikit wa yusannu ba'dal aqdi ad-du'a lizaujain, dan sunat setelah akad mendoakan bagi pasangan. Fayaqulu lizauj, kita pergi jumpa pengantin, kita kata barakallahu laka wa baraka alaika. Ni setting siap-siap dalam handphone masing-masing. Bulan 12 ni kita pakai send. Kita send tu anak. Baik. Wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyatin. Lagu. Buat lagu. Buat lagu main di situ nanti. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyatin wa lafzatin wa afiyatin ghairi maut. Boleh. Pengantin nak kata apa? Kata terima kasihlah wa alaik. Syukurlah. Itu dah nah. Dan sunat juga